اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Insyiqaq. Kita sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita sambung ayat 16, kita tengok apa pengajaran ayat lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas, daripada ayat pertama sampai ayat 15, Allah nak bagi tahu tentang kebesarannya dengan cara Allah bagi tahu tentang ciptaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat. Apabila langit telah terbelah. Itu kebesaran Allah. Satu, mencipta langit yang begitu hebat. Yang kedua, Allah belahkan langit hanya dengan kun fayakun. Dan Allah juga cerita tentang suasana pada hari kiamat, bila langit terbelah, bila bumi dibentangkan dan semua yang dalam bumi dikeluarkan, iaitu mayat-mayat dan semua bahan-bahan galian yang dalam bumi dikeluarkan. Dan Allah nak bagi tahunya ialah sesungguhnya kehidupan manusia ni adalah kadihun. Apa saja kedudukan manusia, di mana saja mereka berada, sebenarnya manusia dalam kadihun. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau ni sentiasa penat, sentiasa letih untuk menghadapi kehidupan, bermula daripada mula dilahirkan, sampailah kamu dewasa dan sampailah kamu meninggal. Sama ada kamu orang beriman ataupun kamu tidak beriman. Semuanya dalam kepenatan. Semuanya dalam keletihan. Kemudian hasilnya Allah beritahu di akhirat besok, akhirnya terbagi manusia kepada dua golongan sahaja. Yang penat, yang letih itu macam-macam penat, macam-macam letih, macam-macam kerja buat dia. Tapi akhirnya di akhirat besok Allah asingkan, Allah pisahkan kepada hanya dua golongan sahaja. Iaitu golongan yang pertama, golongan yang penat kerana Allah, golongan yang hidup kerana Allah, golongan yang penat kerana menegakkan agama Allah. Maka mereka ini akan menerima rekod amalannya daripada sebelah kanan. Dan mereka akan menerima hisab yang mudah. Golongan kedua yang penat mengejar dunia, hidup kerana nafsu, hidup kerana orang ramai, supaya orang ramai mengatakannya baik, berpangkat, kaya dan sebagainya, dan mereka tidak beriman kepada Allah. Maka nasib mereka di akhirat besok ialah mereka akan menerima rekod amalannya daripada sebelah belakang ataupun sebelah kiri. Dan mereka akan menjerit seraya menyumpah diri mereka sendiri. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah beritahu sebab apa yang penat kat dunia akhirnya masuk neraka di akhirat. Sebabnya ialah mereka terlalu masrura. Innahu kana fi ahli masrura. Mereka terlalu gembira dengan ahli keluarganya sampai lupa kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagi isyarat, orang kafir ni masrura, gembira, seronok, tapi di mana? Di dunia. Berbeza dengan orang beriman gembira, tapi gembira orang beriman ialah di akhirat.
Dan bezanya ialah kegembiraan orang beriman ialah kekal abadi. Kegembiraan yang tidak diselang-seli oleh kepenatan, kesedihan, ketakutan, kerisauan. Gembira sepanjang masa 24 jam sampai bila-bila. Manakala kegembiraan orang yang tak beriman semasa di dunia adalah kegembiraan yang tidak berpanjangan. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu orang kafir ni, walau mereka usaha, bila mereka berusaha, Allah bagi nikmatnya. Tapi nikmatnya hanya sekejap sahaja di dunia. Bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat Surah Al-Baqarah ayat 126. 126 muka surat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Surah Al-Baqarah ayat 126 muka surat 19. Allah berkata, ingatlah wahai Muhammad ketika mana Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Wahai Tuhan, jadikan negeri Mekah ini aman. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat. Dan berilah rezeki pada ahli keluarganya ataupun penduduk Mekah minas samarat, daripada buah-buahan. Kepada siapa? Man amana minhum billah. Kepada orang yang beriman daripada kalangan mereka, daripada penduduk Mekah, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi seolah doa Nabi Ibrahim ni hanya khusus untuk orang beriman je. Jadi Nabi Ibrahim minta negeri Mekah ni aman. Yang kedua, Allah bagi rezeki. Kemudian Nabi Ibrahim khususkan doa ni kepada siapa? Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Kepada hanya orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Lalu Allah menjawab. Allah menegur Ibrahim. Qala wa man kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kafar. Siapa yang kufur pun akan dapat juga. Kalau dia duduk di Mekah dan ada buah-buahan, ada rezeki, orang kafir pun akan dapat nikmat tersebut. Bahkan di mana-mana saja pun mereka akan dapat. Itu keadilan Allah. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Tapi Allah begitu apa? Fa umatti'uhu qalilan. Aku hanya akan bagi keseronokan qalila, sekejap sahaja. Summa at-tarru, kemudian aku paksanya orang yang tak beriman itu setelah dapat keseronokan sekejap, aku paksanya ila azabin nar, kepada azab neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi daripada ayat surah Al-Insyiqaq dan juga surah Baqarah ni, bila kita tengok orang kafir berseronok, berbahagia kan, nampak pada zahirnya kaya, mewah, jangan kita cemburu, jangan kita dengki. Sebab Allah dah bagi tahu dah. Allah sengaja bagi kesenangan, keseronokan, tapi hanya untuk sementara sahaja. Lepas ni dia akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Sebaliknya orang beriman, dia susah hidup. Allah tak sebut orang beriman seronok kat dunia. Tapi Allah sebut orang beriman mesururah di akhirat. Dia akan seronok yang berpanjangan, yang tidak ada penghujung. Jadi sabarlah dengan kesusahan, dengan penderitaan sekejap. Untuk apa? Untuk kamu seronok selama-lamanya. Dan jangan cemburu, jangan dengki kepada orang-orang yang tak beriman. Walaupun mereka hidup senang, sihat walafiat, umur panjang. Tapi keseronokan mereka itu hanyalah berbentuk sementara. Okey, kita balik pada surah Al-Insyiqaq. Lepas tu Allah bagi tahu, Allah beritahu punca orang kafir ni seronok sekejap, lepas tu disumbat ke dalam neraka, ialah sebab mereka satu, terlalu tertipu dengan keseronokan dunia, dengan ahli keluarga, tak peduli daripada orang lain. Yang kedua, innahu zanna an lan yahur. Kenapa dia seronok dengan dunia, dengan ahli keluarga?
Sebab ayat 14 tu. Sebab dia sangka bahawa dia tidak akan kembali kepada Allah. Bila akidah mereka tidak percaya pada hari akhirat, mereka tak akan bersedia. Mereka tak akan melakukan amalan untuk akhirat. Bahkan Allah tempelak mereka, ayat 15, Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan, bukan setakat kamu akan kembali ke akhirat, tapi Allah sentiasa basira, melihat perbuatan kamu, ucapan kamu, niat dalam hati kamu. Semua Allah melihat, memerhati dan akan memberi balasan yang setimpal. Itu akidah, akidah manusia yang beriman, iaitu Allah sentiasa basir, melihat tutur kata kita, perbuatan kita, niat kita. Kemudian Allah akan balas. Jadi pastikan, daripada ayat lepas, pengajarannya ialah pastikan kepenatan kita, kesusahan kita kat dunia tidak berpanjangan. Iaitu kita jadikan kita penat kerana Allah. Kita letih kerana buat kerja kerana Allah. Kita ibadat sampai letih kerana Allah, bukan supaya orang kata kita pandai dan sebagainya. Kita cari rezeki pun penat, letih sebab kerana Allah, bukan untuk menjadi kaya. Supaya akhirnya semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ayat hari ini, ayat 16, Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan 3 perkara untuk Allah bagi tahu macam mana antara bentuk kadihun, kepenatan manusia tu. Macam mana bentuk kadihun, kepenatan yang dihadapi oleh manusia, sama ada dia beriman ataupun tidak beriman. Kita tadabbur. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu. Fala uqsimu, fa maka. Lam ni, lam ada makna nafyun. Ada makna tanbih. Ada makna taukid. Biasa yang kita tahu ialah la tu bermakna tidak. Limaza la tazhabu ila al-masjid? Kenapa kamu tidak pergi ke masjid kan? Jadi la biasa yang kita tahu ialah makna tidak ataupun penafian. Tapi ada juga la yang bermakna lain, iaitu tanbih. Tanbih ni makna lam yang bermakna peringatan. Kalau nak terjemah, ingatlah. La tu maknanya ingatlah. Begitu juga la ada juga makna dia taukid, iaitu penegasan. Kalau kita terjemah, makna dia pasti, sesungguhnya aku bersumpah. Dan pendapat yang paling kuat, tiga-tiga ni ada pendapat dia. Kalau nafi dia kata apa? Maksud dia, Allah berkata, maka aku tidak bersumpah. Bunyi pelik kan? Allah nak bagi tahu dia tidak bersumpah. Maksudnya, aku tidak perlu bersumpah dengan semua ciptaan aku, sebab semua ciptaan aku cukup jelas menunjukkan kewujudan kebesaran aku. Itu makna tidak. Tapi bunyi peliklah, kenapa Allah bagi tahu dia tak akan bersumpah? Maka sebab itulah pendapat yang paling kuat ialah lam di sini untuk tanbih. Tanbih ni makna nak tarik perhatian. Ingatlah. Dengarlah. Apa dia? Aku akan bersumpah. Dan juga ada pendapat mengatakan taukid, iaitu Allah nak tegaskan, maka sesungguhnya aku bersumpah. Jadi pendapat yang paling kuat ditambih. Ingatlah. Uqsimu, aku bersumpah. Okey, soalan, kenapa banyak ayat Al-Quran yang Allah bersumpah? Wad-duha, wal-fajri, wal-asri, wal-syamsi. Kenapa Allah bersumpah? Allah banyak bersumpah dalam Al-Quran. Pertama, dia sebab dia Tuhan, dia berhak nak bersumpah dengan apa saja. Dia Tuhan. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk tak boleh pertikaikan. Dan kita pula, sebab kita sebagai makhluk ataupun hamba, kita tidak ada hak nak bersumpah. Kecuali bersumpah dengan nama Allah sahaja. Wallahi. Dan kalau kita bersumpah dengan selain daripada Allah, hukumnya syirik.
Contoh kita bersumpah demi bapakku, hukumnya syirik. Demi hartaku, hukumnya syirik. Tapi Allah boleh bersumpah dengan apa saja makhluknya. Kan? Okey. Satu. Yang kedua, kenapa Allah banyak bersumpah dalam Quran? Sebab dalam Allah bersumpah itu, Allah nak bagi tahu kebesaran dia. Allah nak perkenalkan dirinya. Melalui apa dah? Makhluk yang dia bersumpah. Wasyamsi, demi matahari, yang menunjukkan kehebatan Allah. Kalau matahari hebat, besar, maka penciptanya lagi hebat. Wal asri, demi masa. Allah nak menunjukkan kehebatan Allah mencipta masa. Di sini Allah bersumpah dengan apa? Maka ingatlah aku bersumpah bisyafaq, dengan syafaq. Apa makna syafaq? Apa dia? Al-humrah allati takunu ba'da ghurubi asy-syams ila dukhuli waqtil isya. Okey, maksud asy-syafaq ialah al-humrah. Al-humrah apa dia makna? Warna merah. Warna merah. Warna kemerahan allati takunu, yang berlaku selepas ghurubi syamsi, selepas matahari terbenam. Dah masuk maghrib tak? Okey. Sampai bila ni syafaq ni, waktu syafaq ataupun warna merah? Warna merah ni sampai bila? Ila dukhuli waqtil isya, sampai masuk waktu isya habis. Bila hilang dah warna merah, makna waktu isya dah masuk. Berapa lama ni? Lebih kurang 1 jam ataupun kurang daripada 1 jam. Jadi syafaq ialah bermula daripada masuk waktu maghrib sampailah masuk waktu isya berakhir. Okey. Syafaq juga ada makna yang kedua. Ini makna pertama. Makna kedua ialah ar-riqqah. Ar-riqqah. Riqqah ni makna halus, lembut. Halus ataupun lembut. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Ma'arij ayat 27. Surah Al-Ma'arij ayat 27. Okey, apa dia ayat tu? Allazina amanu kan? Allazina wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Jadi syafaq yang kedua makna dia riqah. Contohnya, riqah ni makna halus, lembut, sensitif, kan? Jadi contoh dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 27. Allah kata apa? Wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Apa maksud dia? Dan orang-orang yang beriman, mereka terhadap azab Tuhan mereka, mereka mushfiqun. Mushfiqun daripada syafaq, iaitu hati mereka rasa halus, rasa sensitif dan takut pada azab Allah. Jadi mushfiqun daripada syafaq. Hati yang halus saja yang akan takut dan akan menangis bila memikirkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang beriman, mushfiqun. Lepas tu kata Imam Hasan Al-Basri, orang beriman lepas dia buat amal soleh, apa sikap dia? Mushfiqun. Makna lepas beramal soleh, dia rasa takut. Takut apa? Takut amalannya tak diterima, takut amalannya ada masalah, riak dan sebagainya. Sebaliknya kata Imam Hasan Basri, orang yang jahat, orang yang tak beriman, lepas buat dosa,
Dia rasa apa? Rasa tenang. Berlawanan dengan musyfikun. Bila dia tak solat pun dia rasa happy je. Itu tanda dia tak beriman kepada Allah. Okey. Jadi apa kebesaran Allah? Kebesaran Allah dalam Asy-Syafaq ialah Allah boleh menjadikan warna merah yang cantik. Betul tak? Ramai tak orang ambil gambar ketika waktu tu? Kan? Ramai. Sampai tak solat maghrib kan? Sebab apa cantik? Dia masalahnya manusia, dia tengok tu cantik. Tapi dia tak berfikir lebih daripada itu. Apa dia? Kalau dia fikir selapis lagi, kalau syafaq tu dah cantik dan menarik, maka pencipta dia lagi hebat, lagi indah. Maknanya kalau dia boleh seronok tengok syafaq, maka bila dia menghadap Allah yang mencipta syafaq, sepatutnya lebih khusyuk, lebih lama sepatutnya. Tapi dia tak berfikir sampai situ. Dia berfikir macam orang kafir je. Dia tengok seronok kat depan, habis. Sebab matlamat dia nak seronok, bukan nak cari siapa pencipta. Okey, dengan warna merah. Kemudian Allah bersumpah yang kedua, wal-laili, dan demi waktu malam. Kehebatan Allah ialah boleh menukarkan siang menjadi malam. Bila Allah tukar malam, semua satu dunia gelap, bukan sebahagian tempat. Dan Allah boleh jadikan malam pula cahayanya berbeza dengan cahaya matahari. Cahaya matahari dengan cahaya bulan sama-sama bercahaya. Tapi bezanya apa? Cahaya matahari panas. Tapi cahaya bulan tak panas. Sebab Allah nak jadikan waktu malam, manusia boleh tidur dengan senang, dengan tenang. Okey, demi malam, wama wasaq, dan apa yang ia wasaq ni jamaah. Wasaq mana dia jamaah, dhamma ataupun jamaah. Ia himpun. Okey. Macam mana ni? Apa maksud ni? Demi waktu malam apabila ia himpun. Apa yang dihimpun oleh malam? Apa yang dihimpun oleh malam? Gelap dia tak himpun kan? Daripada kegelapan tu malam menghimpun. Sebab gelap terkumpul. Apa dia? Satu manusia berkumpul, berhimpun, masuk rumah. Untuk apa? Untuk tidur, untuk berehat. Yang kedua, bila masuk waktu malam, malam menghimpunkan apa? Binatang-binatang buas. Semua pakat keluar. Betul tak? Ada jenis binatang dia keluar bila? Waktu malam. Ular ke, tikus ke kan? Betul tak? Sebab tu Allah minta supaya kita berlindung dengan Allah daripada berbagai-bagai kejahatan. Antaranya kejahatan apa? Yang Allah suruh kita berlindung. Kejahatan waktu malam. Surah apa? Cuba baca ayat tu. Tak, ayat yang ada, aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan waktu malam. Wamin? Itu sihir. Min syarri tak, waktu malam, kejahatan waktu malam apa dah? Ghasikin iza waqab. Dia tak ada malam ni. Sebenarnya ghasikin tu waktu malam. Ghasikin makna malam. Dan waqab ialah apabila ia menutupi ataupun ia betul-betul gelap. Jadi Allah kata, Kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang mencipta al-falaq. Ataupun mencipta makhluk. Dari apa? Daripada min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan apa saja yang Allah cipta. Kemudian Allah huraikan, antara kejahatan itu ialah wa min syarri ghasikin idza waqab. Daripada kejahatan waktu malam. Sebab biasanya binatang yang berbahaya keluar waktu malam, kan? Kala jengkil, lipan, tikus, nyamuk kan? Nyamuk.
Dan juga biasanya orang buat maksiat pun waktu malam. Mencuri, merompak, berzina. Biasa waktu malam. Jin. Orang sihir. Mungkin waktu malam. Dan jin ni bila dia lagi aktif? Bila masuk? Maghrib. Lagi aktif kan. Sebab tu ada kelab malam kan. Kelab tengah hari tak ada. Okey. Kemudian wal qamar. Dan yang ketiga, ini sumpah yang pertama. Yang kedua malam, yang ketiga bulan. Wal qamar, dan demi bulan. Iza, apabila ittasak. Ittasak sebenar daripada perkataan wasak juga. Kalau wasak mana himpun, ittasak mana terkumpul. Terkumpul apa ni? Apabila ia terkumpul. Subhanallah, bahasa Al-Quran. Semua qaf. Bisyafaq, wa ma wasaq, iza tasaq, antabaq. Kan? Cantik. Dan makna dia lagi mendalam. Jadi apa maksud? Demi, Allah bersumpah yang ketiga, demi bulan apabila ia terkumpul. Terkumpul apa ni? Terkumpul cahayanya. Bila tu? Bila bulan terkumpul semua cahayanya? Bulan penuh. Bulan purnama. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Al-Badru. Al-Badru Al-Munir. Kan? Dia bulan ni banyak. Al-Qamar bulan. Al-Hilal. Hilal pun bulan juga. Tapi dia anak bulan. Kemudian Al-Badru pun bulan. Orang Melayu suka ni, baca ni. Tala'a Badru alaina kan? Apa maksud dia? Biasalah orang Melayu dia suka cakap Arab walaupun dia tak faham. Tala'al Badru alaina, telah muncul, telah terbit bulan. Iaitu bulan purnama ke atas kami. Siapa bulan tu? Bagi mereka Nabi Muhammad lah. Tapi sebenar, yang mengatakan bila Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah berkumpul dan bernasyid dengan lagu tu semua tak sahih. Lagu tu tak ada tu. Saya tak tahu siapa yang mereka lagu tu. Jin ke manusia? Dia tak sahih. Tala'al Badru alaina. Tak sahih. Tak ada seorang pun sahabat yang menyanyi lagu tersebut. Okey, demi bulan apabila ia terkumpul. Makna bulan purnama. Cantik tak? Cantik. Dan juga menunjukkan kebesaran Allah. Daripada bulan kecil, anak bulan, semakin besar kan? Semakin besar. Dan akhirnya, bulan. Hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Okey. Macam biasa, bila Allah bersumpah, Allah nak bagi tahu sesuatu. Ada message. Apa message daripada sumpah ini? Iaitu la tarkabunna, pasti. Tarkabunna, kamu. Dia ada dua harfu taukid. Satu lam, yang kedua nun. Jadi kita terjemah harfiah pasti sesungguhnya. Dua harfu taukid. Pasti sesungguhnya tarkabunna. Rakaba yarkabu makna menunggang. Di sini apa dia? Dia terjemah apa tu? Kamu akan apa? Dia kalau terjemah harfiah menunggang ataupun menaiki. Tapi kalau terjemah harfiah mungkin kita tak faham. Kita terjemah maksud dia iaitu kamu akan mengalami. Maksud dia pasti sesungguhnya kamu akan mengalami tabaqan hal ataupun keadaan. Hal ni bahasa Arab. Kalau terjemah Melayu, keadaan lah. Tapi biasa Melayu dia guna dua-dua. Hal keadaan saya sihat.
Tabaq, hal keadaan. Antabaq, apa dia? Tabaq makna sama. Tabaqan dengan tabaqin makna dia sama. Selepas hal keadaan. Apa maksud ayat ni? Apa yang Allah nak beritahu ni? Benda ni pasti besar. Sebab apa? Sebab Allah bersumpah dengan 3 benda. Hanya nak beritahu yang ni. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Apa yang Allah nak beritahu? Apa dia? Pasal kehidupan macam mana? Jadi Allah nak beritahu semua manusia ni, semua kamu, sebenarnya ayat ini menterjemah ayat sebelum ni. Ya ayyuhal insan innaka kadihun. Allah nak huraikan apa makna kadihun. Iaitu kamu akan mengalami, akan menghadapi hal keadaan demi hal keadaan. Dan kamu tak akan tetap dalam satu keadaan. Setiap masa akan berubah. Boleh faham? Contohlah, perubahan dari segi apa? Hal manusia ni ada 4 lah. Satu, tempat makan. Yang kedua, zaman. Yang ketiga, amalan. Yang keempat, qalbun. Jadi pertama, hal keadaan manusia akan berubah. Dari segi apa? Tempat. Tempat, tak ada manusia duduk satu tempat daripada mula lahir sampai mati. Betul tak? Mula-mula duduk mana? Kalau kira daripada mula lagi, dalam perut mak kan? Lepas tu keluar. Tak ada orang duduk dalam perut mak sampai mati, tak ada. Lepas keluar duduk kat mana? Kat kampung. Lepas duduk kat kampung, pergi sekolah kan? Lepas sekolah, masuk universiti, pergi ke bandar. Lepas bandar, pergi kerja, pergi ke Johor kan? Dah pencen, balik kampung balik. Ini perubahan tempat. Yang kedua, perubahan zaman. Zaman ni apa maksud dia? Apa maksud zaman? Daripada remaja bertukar zaman dia menjadi dewasa. Daripada dewasa menjadi tua. Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 54 ke? Ayat 54. 54 ke 45? Allahu allazi khalaqakum min dha'fin. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Tengok Allah kata apa? Cuba ayat berapa? 45? 54. Cuba tengok maksud dia. Allah kata Allahul lazi khalaqakum. Allah yang mencipta kamu bermula daripada dha'fin. Apa itu dha'fin? Lemah. Bila tu? Bila Allah cipta kita dalam keadaan kita lemah? Baby kan? Tak boleh nak buat apa. Semua orang buat. Nak pakai baju, nak mandi, nak makan, semua dibuat. Kita lemah. Okey, lepas tu semma ja'ala, kemudian Allah menjadikan min ba'di dha'fin, selepas lemah, quwwah, kuat. Kan, remaja, dewasa, semua boleh buat sendiri. Boleh tanpa orang, boleh berkuasa dan sebagainya. Kuat. Tapi kuat tu berkekalan tak? Tak. Semma ja'ala min ba'di quwwah, kemudian Allah menjadikan selepas kamu kuat, dha'fan, lemah balik. Seperti asal. Dan syaibah. Syaibah makna? Tua kan? Ada orang tua tu macam balik macam budak. Baju kena pakai pampers, nak makan kena suap kan? Menunjukkan apa tu? Satu menunjukkan manusia memang lemah. Yang kedua menunjukkan Allah tu sangat
hebat. Allah boleh tukar bila-bila masa. Kadang-kadang sebelum tua dah lemah kan. Kadang-kadang umur 20 dah lumpuh. Kan? Kadang-kadang tua pun kuat macam lebih kuat daripada orang muda kan. Umur 75 boleh pukul kayu golf kan. Jadi dhaf, lemah, kuat, lemah balik. Jadi kalau kita tengok ni kehebatan Allah, sepatut kita tak perlu jangan sombong dengan Tuhan. Okey, ini perubahan dari segi apa ni? Zaman. Yang ketiga, tabaq, perubahan dari segi amalan. Kan? Kadang-kadang manusia buat amal soleh. Kan? Sampai satu masa, tak solat, buka aurat, mencuri, menipu. Orang yang sama. Berubah tak? Tabaq an tabaq. Kan? Kadang-kadang orang buat amalan yang jahat sepanjang hidup. Tapi last minute, bertukar. Melakukan amal soleh dan mati dalam keadaan beriman. Inilah maksud ayat ni. Tak ada satu pun keadaan yang kekal. Mesti bertukar. Dan hati. Perubahan dari segi hati apa dia? Pagi seronok kan. Tengah hari, panas barang dah. Malam, mengamuk. Pecah tingkap, pecah kereta kan. Tengah malam, tenang balik. Baru dalam satu hari. Kan? Hati mana? Kadang-kadang manusia mudah nak bersyukur kan. Bila baca Quran, mudah tersentuh. Kadang-kadang, baca Quran 30 juzuk, setitik air mata pun, ini perubahan qalbun. Kan? Okey, apa faedah Allah nak bagi tahu ni? Kita dah faham apa makna tarikabunna tabaqan an tabaq. Kita dah faham. Tapi apa faedah pada kita bila kita tahu ayat ni? Maksud ayat ni. Apa faedah? Pengajaran. Ada orang suka bertanya kaitan ayat ni dengan kaitan ayat sebelum. Kaitan surah ni dengan surah sebelum. Tapi dia tak ada pengajaran, tak ada faedah. Yang paling penting apa dia? Bukan kaitan ayat dengan ayat, tapi yang paling penting pengajaran setiap ayat tu. Jadi apa pengajaran dalam ayat 19 ni? Ada pengajaran tak? Ada. Ada sifat tak? Ada. Ada rahmat tak? Ada. Apa dia? Yalah, apa kebaikan untuk kita? Ha? Pilihan kita dalam untuk nak pilih perubahan yang baik, yang nak pergi yang buruk. Jadi kebaikan untuk kita apa? Maknanya kita kena cari pilihan dekat kita. Berdoa untuk pergi yang kebaikan. Tapi Allah kata keadaan manusia sentiasa berubah kan? Kita ada buat pilihan tapi lepas ni Allah ubah pula. Boleh buat balik. Ha? Boleh buat lagi. Boleh ubah lagi. Tak ada poin dia yang sangat-sangat penting. Dalam ayat ini ada syifa. Merawat segala masalah penyakit manusia. Kalau dia faham betul-betul ayat ni, dia akan sentiasa berfikiran positif. Tak ada benda yang tak baik. Semua jadi baik. Ha? Apa dia? Redha dan? Apa kaitan dengan ayat ni? Poin dia Allah kata apa? Keadaan kamu tak ada yang tetap. Akan berubah. Jadi apa kebaikan kita? Sabar dengan? Kenapa kena perlu sabar? Dia dekat tu. Kenapa kena sabar dengan apa yang berlaku kan? Soalan dia, kenapa kena sabar? Sebab tak ada satu pun masalah kekal selama-lamanya. Boleh faham tak? Maknanya kalau Allah bagi musibah, kita tak perlu sedih. Sebab apa? Allah dah cakap. Apa dah? Musibah yang menimpa kamu tak kekal. Boleh faham tak? Kenapa kau nak sedih? Allah dah cakap. Tak ada satu benda, tak ada satu keadaan yang kekal. Dia mesti berubah. Okey, kalau kita dapat nikmat pula, apa kebaikan ayat ni? Ha? Tak, satu lagi.
Jangan sombong. Sebab apa? Allah boleh tarik bila-bila masa. Akhir keadaan kita akan jadi apa? Sentiasa takut dan harap. Boleh faham? Bila manusia duduk dalam keadaan sentiasa takut kepada Allah, harap rahmat Allah, dia akan jadi baik tak? Baik. Dan ini sama dengan hadis Nabi, hadis Qudusi. Ya Allah kata apa? Ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Hadis ni panjang tapi kalau boleh faham yang bahagian ni je, ini adalah sebagai syifa kepada semua masalah manusia. Cuba terjemah. Ana, aku, inda zanni, mengikut zan, sangkaan, hambaku, bi, denganku. Boleh faham? Maksud dia apa dah? Aku ikut je. Kalau hambaku sangka baik pada aku, semua akan jadi baik. Kalau hambaku berfikiran negatif, semua dia sangka tak baik, semua akan jadi tak baik. Boleh faham? Sama dengan ayat ni. Kita berfikiran apa dah? Aku ni ditimpa sakit. Tapi Allah dah beritahu, sakit tak akan kekal. Mesti lepas ni sembuh. Jadi kenapa kena risau? Kan aku tak percaya pada janji Allah? Boleh faham? Dan satu lagi, merawat penyakit kita, masalah kita ialah, Allah sebut dalam satu ayat surah Baqarah kan. Maksud dia, semoga yang kamu tak suka tu sebenar adalah baik. Yang kamu suka pula mungkin. Jadi bila datang benda yang tak baik, terus ingat pada ayat tu. Bagi saya tak baik, tapi sebenar ada kebaikan. Jadi saya kena sabar. Kenapa kena sabar? Sebab tak ada satu pun masalah yang kekal. Betul? Ada tak orang yang sakit daripada mula lahir sampai mati? Tak ada. Ada orang yang sakit sampai 10 tahun. Tak ada. Lepas tu dia akan mati juga. Sebenarnya mati tu lah, makna menunjukkan sakit tu tak kekal. Betul tak? Okey, Nabi Ayub sakit kan? Berapa tahun? Berapa tahun? Belas-belas tahun. Tapi kekal tak penyakit dia? Tak. Lepas tu sihat. Bahkan Allah ganti dia 2 kali ganda. Dengan anak, dengan harta, 2 kali ganda. Tapi kena sabarlah. Berapa tahun? Kita baru berapa hari ujian? Baru setahun. Baru setahun. Pandemik baru setahun kan? Sabar dah, tapi bunyi macam-macam. Bunyi macam tak sabar aja. Okey. Kemudian Allah berkata apa? Fama lahum, maka kenapa? Ni mana soalan? Soalan yang menunjukkan keingkaran dan takjub. Takjub di mana? Pelik. Seolah Allah nak tanya, kenapa? Kenapa bagi mereka la yu'minun? Tidak beriman. Apa maksud ni? Setelah banyak tak bukti kebesaran Allah? Banyak tak? Dan ada di mana-mana tak? Bulan, bintang, gunung kan? Ada di mana-mana. Bahkan Allah sebut dalam Quran surah apa? Surah Az-Zariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu pun ada bukti keesaan Allah, kebesaran Allah. Tak payah pergi jauh, tengok dalam diri kita. Tengok mata, tengok mulut, tengok gigi kan? Ni rambut keluar kan? Sentiasa panjang tak? Keluar daripada mana? Cuba operate, ada tak rambut dalam kepala? Macam mana dia boleh keluar? Panjang-panjang, potong panjang lagi, potong panjang lagi. Kalau kita fikir dalam kepala kita pun, kita dah sepatutnya beriman. Sebab tu Allah tanya, kenapa kamu masih tak beriman? Sedangkan bukti Allah hebat, cukup banyak dan besar. Okey, wa iza dan apabila quri'a. Quri'a apa dia? Dibaca. Alaihim
ke atas mereka Al-Quran. La yasjudun. Mereka tidak sujud. Apa makna sujud di sini? Ada dua pendapat lah. Satu, sujud perbuatan lah. Kan ayat ni ada, kalau dalam Quran ada tanda apa? Menara kan. Jadi orang Melayu bukan faham sangat pun, tapi tengok menara tu dia sujud. Jadi maksud sujud pertama ialah turun sujud perbuatan. Tapi pendapat paling kuat, maksud tidak sujud di sini ialah tidak taat dan patuh pada semua perintah Allah. Itu makna yang paling tepatlah. Maknanya apabila dibaca pada mereka Quran, mereka tidak ikut Al-Quran. Jadi Allah kata, kenapa ni? Kenapa? Quran dibaca tak pada orang musyrikin Mekah? Baca. Dan mereka faham tak? Faham. Tapi kenapa mereka masih tak tunduk dan patuh? Itu makna la yasjudun. Di sini dalam ayat 21 Allah sebut tak siapa yang membaca Al-Quran? Allah sebut tak? Tak. Allah kata apa? Apabila? Kenapa Allah tak sebut? Pengajarannya apa? Maknanya Allah nak bagi tahu jangan tengok siapa yang baca. Itu kaedah. Jangan tengok siapa yang baca, tapi tengok apa dia baca. Kalau dia baca Quran, wajib kamu sujud. Walaupun yang baca tu budak. Walaupun yang baca tu orang hamba abdi, kulit hitam. Faham? Ini kaedah ni sebenar ramai orang yang tak ambil. Bahkan dia tukar pada kaedah lain. Apa yang dia ambil kaedah lain? Iaitu, kalau nak terima ilmu, tengok siapa dulu. Pakai serban ke tak? Kalau serban besar kat mana? Ada ekor tak? Ekor macam mana? Belajar kat mana? Mekah ke? Mesir ke? Jordan? Kan? Salah tak? Lepas tu tanya pula, dia belajar dengan syekh mana? Padahal kawan tu baca Quran, baca hadis sahih kan? Betul tak? Jadi dia mendakwa dia ikut Quran. Sebenarnya tak ikut pun. Quran tak suruh pandang siapa yang berkata. Siapa baca tak penting. Yang penting yang dibaca ialah, bila dibaca Quran, apa kewajipan kamu? Jangan tanya siapa baca, tapi sujud. Boleh faham? Sebab tu yang marah sangat yang tak pakai kopiah mengajar Quran tu. Dan juga ada jenis yang trend dalam masyarakat kita, kalau nak dapat ilmu, kena pastikan, kena dapat apa? Sanad ataupun ijazah kan. Kalau tak ada sanad, ilmu tu tak sah. Tak terpakai. Bercanggah tak pandangan tu dengan Al-Quran? Bercanggah. Allah tak kata bila dibaca Quran dan orang yang baca Quran ada sanad baru sujud. Tak ada. Kadang-kadang ada sanad kan, berjela-jela, tapi baca hadis palsu. Tak wajib ikut. Okey. Jadi poin tak beriman apa dia? Kenapa kamu tak beriman? Poin dia apa dia? Bila manusia tolak apa? Tolak Al-Quran lah. Bila dibaca Quran, mereka tak sujud. Jadi kalau tolak pendapat orang, adakah layak kita panggil dia tak beriman? Tak. Tak tolak Al-Quran, barulah dikatakan tak beriman. Kalau tolak pendapat manusia, tolak kajian manusia, jangan label orang tu tak beriman. Okey, kemudian Allah bagi tahu apa punca orang-orang musyrikin tak beriman. Bukti dah banyak. Quran dah Nabi baca jelas clear, mereka pun faham. Apa sebab mereka tak beriman? Allah bagi tahu sebabnya. Bahkan allazina, orang-orang kafir, yukazzibun, mereka mendustakan. Makna apa ni? Perasan tak apa sebab mereka tak beriman? Sebab apa? Bukan Quran tu salah, bukan ayat Quran tak jelas, bukan bukti keesaan Allah, kebesaran Allah tak cukup, tapi sebab mereka ada sifat pendusta. Mereka kata Quran ni tipu, walaupun dalam hati mereka cukup yakin itu daripada Allah.
Sebab itulah bila dia berdusta, tuduhan dia tak jelas. Apa tuduhan dia pada Quran? Sekejap dia kata apa? Cerita dongeng. Sekejap dia kata apa? Sihir. Sekejap dia kata sebab sifat dia adalah pendusta. Okey. Berdusta. Kenapa dia dusta? Dia pertama tak beriman. Sebab tak beriman, tolak Al-Quran. Jelas, Sebab tak beriman, bukan tolak ulama', bukan tolak pendapat orang, tapi tolak Al-Quran. Kemudian dia tolak Quran pula sebab apa? Sifat dusta. Sekarang kita nak tahu, kenapa mereka mendustakan? Walaupun mereka faham, yakin Quran itu adalah benar. Quran itu bukan daripada Nabi Muhammad. Tapi kenapa mereka masih mendustakan? Dia ada dua sebab. Yukazibun punca. Sababu at-takzib. Sebab takzib satu, al-hasad. Yang kedua, khauf. Ini sebab orang musyrikin Mekah mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad. Dua sebab. Dan sebab ni akan sentiasa ada sampai bila-bila. Pertama, sebab dengki. Dia dengki apa ni? Dengki sebab Allah tak lantik mereka sebagai Nabi. Mereka kata sepatut lantik Nabi daripada orang kaya yang ada jawatan, ada harta banyak. Barulah jadi pemimpin. Kan pemimpin kan kena bagi projek kan. Ini Muhammad ni miskin, mana boleh jadi pemimpin. Kan? Jadi mereka dengki pada Muhammad. Yahudi ke, Nasrani ke, musyrikin Mekah, ini penyakit dengki. Dan sebenarnya inilah punca penyakit pertama pada manusia. Penyakit pertama. Bukan pada manusia saja, pada semua makhluk. Kan? Penyakit pertama dan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Tuhan. Apa penyakit itu? Apa dia? Dengki. Dilakukan oleh siapa? Tak. Ini dilakukan oleh makhluk Allah. Bukan mesti manusia. Iblis. Betul tak? Iblis bukan manusia. Punca Allah suruh benda yang simple je. Apa? Sujud pada Adam. Tapi dia tak nak sujud. Sebab apa? Dia ada penyakit dengki. Dia dengki. Sepatutnya Allah suruh Adam sujud pada dia. Nampak? Kemudian diwarisi pula oleh manusia kan. Anak Adam. Puncanya dengki. Jadi orang musyrikin Mekah pun tak nak tunduk pada Nabi. Bukan sebab Nabi jahat. Mereka kenal Nabi. Tapi sebab dengki. Yang kedua, takut. Takut apa ni? Dia menolak Quran, menolak dakwah Nabi sebab takut. Takut apa? Bila Quran tu banyak berlawanan dengan nafsu dan dia ikut Quran, akan hilang apa? Hilang kedudukan, hilang pangkat, hilang nama. Sebab bila ikut Quran, dia kena duduk kat bawah. Boleh faham? Dia tak boleh ikut nafsu. Jadi takut hilang jawatan. Boleh faham? Sekarang orang tolak Quran, orang tolak sunnah, dua sebab ni je. Pertama, dia dengki. Sebab apa? Sebab dia follower tak ramai. Semakin dapat di tempat dalam masyarakat kan, semakin berkembang. Betul tak? Dakwah sunnah semakin berkembang. Betul tak? Daripada dulu sampai sekarang. Itu je panas punggung. Yang kedua, dia takut apa? Dia ada jawatan. Bila dia biarkan orang yang bawa Quran dan sunnah ke depan, mungkin mereka satu masa orang tak jemput langsung dah. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Ada yang kena tarik tauliah. Jadi sebab manusia menolak Al-Quran, dua sebab ni je.
Satu sebab dengki, cemburu. Yang kedua, takut hilang kedudukan. Okey. Kemudian Allah bagi amaran. Wallahu dan Allah a'lamu. Allah a'lam, lebih mengetahui. Bima yu'un. Bima yu'un, dengan apa yang yu'un? Mereka terjemah sembunyi ke? Dia kalau asalnya wahyu dia kumpul. Dia kumpul. Sembunyi pun kan wahyu dalam Islam, al-wahyul islami, kefahaman, kepekaan. Apa yang mereka kumpul ni? Allah tahu, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kumpul. Kumpul apa? Satu, niat yang buruk. Yang kedua, perkataan mereka yang mengutuk Islam, mencela Nabi. Dan yang ketiga, amalan mereka, perbuatan mereka. Jadi apa yang mereka kumpul iaitu satu, niat. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, amalan. Jadi Allah lebih tahu. Sebenarnya dalam ayat ni apa yang Allah nak bagi tahu? Apa message? Yang tersiratnya apa? Apa yang tersirat? Tak, itu yang tersurat. Macam saya beritahu pada anak-anak saya kan. Abah tahu semua yang kamu buat. Sebenarnya apa mesej yang saya nak bagi tahu? Berhati-hati bila nak buat apa-apa. Sebab aku tahu. Jadi Allah nak bagi amaran kepada orang yang tak beriman. Kamu nak buat apa silakan. Tapi aku tahu semua. Tak ada satu pun tak akan yang terlepas. Mungkin orang tak tahu kan. Kamu seorang tahu. Tapi aku tahu. Dan Allah tahu dengan kita tahu beza tak? Beza. Apa beza dia? Kita kadang-kadang sekadar tahu je lah. Tapi tak boleh buat apa kan. Tapi kalau Allah tahu, Allah boleh hukum, Allah boleh campak dalam neraka. Dan kita tak boleh buat apa. Jadi Allah bukan sekadar tahu, tapi Allah akan balas dengan adil. Okey, kemudian fabasyirhum, maka berilah. Basyir ni daripada busyra. Busyra makna apa? Berita gembira. Berilah berita gembira kepada mereka. Kepada siapa ni? Ni orang yang yukazibun, orang yang kafir dan yukazibun. Orang kafir dan mendustakan ayat Allah, ada tak berita gembira bagi mereka? Ada tak? Tapi ayat Allah kata, Allah perintah pada Nabi, tolong bagi tahu berita gembira pada ni, pendusta-pendusta. Apa berita gembira? Bi'azabin alim, dengan azab yang pedih. Kenapa Allah guna perkataan basyir? Sedangkan benda tu bukan gembira pun. Satu azab kan. Azab ni menyakitkan, menyeksakan, menyedihkan. Kenapa Allah guna berita gembira? Sebagai apa? Perli. Kenapa Allah nak perli? Ada faedah tak kalau perli mereka ni? Ada faedah tak? Takkan Allah buat benda yang tak ada faedah? Ini Allah ni. Allah perli. Dia kalau di akhirat, faedah dia apa dah? Faedah dia ialah azab dari segi mental. Saya bagi contoh lah. Kita, anak kita degil kan? Kita nak watan dia, tapi kita kata apa? Nak, datang sini. Ayah nak bagi berita gembira. Apa perasaan dia masa tu? Suka kan? Tiba-tiba kita keluar rotan. Macam mana perasaan dia?
Nak tukar daripada rasa gembira kepada takut tu, itu pun satu azab. Terkejut kan? Ha? Berbeza dengan kita kata daripada awal lagi, ayah nak rotan, dia dah ready dah. Ini, mari sini, abah nak bagi berita gembira ni. Sayang anak. Nak bagi, kan? Cara tu, ayat tu menyebabkan dia terseksa. Sebab daripada gembira nak tukar pada sedih. Jadi Allah kata, berilah berita gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Okey. Azab, Allah kata azab. Kemudian Allah tambah satu lagi, alim, pedih. Ada tak azab yang tak pedih? Ada tak? Ada tak? Ada tak kita kata, mari sini saya nak bagi kepada kamu azab yang tak pedih? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Sebenarnya, kalau semua azab memang pedih. Betul kan? Kalau semua azab dah pedih, apa perlu lagi Allah tambah alimun? Apa faedah? Ada faedah ke sia-sia? Apa dah? Jangan salah jawab. Pasti ada faedah sebab dia datang daripada Allah. Okey, apa faedahnya? Peringatan dengan azab dah cukup dah. Dengan azab dah cukup dah. Kita tahu tak, bila Allah sebut azab, apa makna dia? Bukan penjara 20 tahun. Kena bakar dalam api kan. Api pula panas 69 kali ganda. Kemudian bakar sampai kulit hangus dan ditukar kulit baru. Setiap kali hangus, tukar baru. Ya. Kita dah tahu dah. Tapi apa faedah ditambah alim? Apa dia? Kesian apa? Kalau kesian katalah azab khafif, azab ringan je. Kan? Apa dia? Ancaman tak cukup dengan azab. Kena tambah alim lagi. Kenapa Allah nak begitu sakit sungguh? Kenapa Allah nak manusia elakkan? Kenapa Allah nak manusia betul-betul takut dan betul-betul elakkan? Sebab rahmat Allah. Rahmat Allah. Kalau bagi tahu azab ringan, manusia tak berapa takut. Akhirnya manusia buat dosa, kena azab. Jadi Allah nak betul-betul manusia rasa takut. Allah tambah lagi satu perkataan alim. Azab yang pedih supaya manusia. Tapi bagi siapa ni? Yang tadabbur lah. Yang tak tadabbur, tak rasa apa-apa ni. Dia hanya betulkan tajuk azab bin... ini ikhfa' ni. Azab bin alim. Kan? Tak rasa apa-apa. Betul kan? Saya bagi contoh lah. Kalau kita nak takut anak kita, abah nak rotan. Dia tak takut. Sebab kita sayang pada dia, kita tambah satu perkataan. Abah, kalau kamu tak dengar cakap, abah nak rotan sampai pecah rotan. Faham tak? Dia lagi takut kan? Walaupun kata-kata kita menakutkan dia, tapi sebenarnya itulah tanda kita sayang pada dia. Dengan perkataan yang lagi menakutkan, dia lagi elak. Betul? Itu tadabbur. Azab ni dah pedih, tapi Allah tambah satu lagi, alimun. Sangat-sangat menyakitkan. Okey. Illa di sini kena faham. Bukan makna kecuali. Bukan makna kecuali. Kalau terjemah kecuali, makna dia tempang. Tapi illa di sini maknanya tetapi. Tetapi. Apa dia? Okey, kalau illa terjemah kecuali macam ni, cuba perhati. Orang-orang kafir, mereka mendustakan. Dan Allah tahu semua perbuatan mereka. Dan berilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, kecuali orang beriman. Kalau sebut kecuali, mana orang beriman termasuk orang kafir dan orang yang yukazibun. Cuma tak diazab je. Kalau terjemah kecuali. Dia panggil apa ni? Munqati'. Istisna munqati'. Tapi kalau terjemah tetapi, mana orang beriman tak termasuk dalam kumpulan orang yang berdusta. Jadi kalau dusta, hasilnya apa? Azab bin alim. Akan tetapi, kalau kamu beriman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang amanu. Mereka beriman.
kecuali mereka beriman. Bila beriman, asasnya apa? Kalau ikut konteks ayat ni, asas kepada kufur, apa dia tadi? Asas kepada kekufuran ialah tolak Al-Quran. Dan kalau beriman pula, asas kepada beriman, asasnya ialah terima Al-Quran. Jadi kalau setakat solat tapi tak beriman dengan Quran, belum beriman. Kalau setakat puasa Ramadan, pergi haji tapi banyak ajaran Quran, dia tak ikut, dia belum beriman. Okey, orang yang beriman, apa tanda dia beriman? Wa amilus solihat. Dan mereka beramal soleh. Jadi Allah selalu sebut bila beriman ada amal soleh. Sebagai apa? Sebagai apa? Tanda orang beriman. Sebab ada tak yang mengaku beriman tapi tak beramal soleh? Ada? Bila tanya, beriman tak pada Allah ya, tapi tak solat. Beriman tak pada Allah, tapi buka aurat kan? Beriman tak pada Allah, tapi buat maksiat, sebenarnya dia tak beriman. Sebab bukti beriman mesti ada amal soleh. Okey, amal soleh pula apa bukti? Apa petunjuk yang membuktikan amalan tu soleh? Dua, tanda amalan soleh ialah satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ikut Nabi. Ikut Nabi. Kalau kita dah ikhlas tapi amalan tak sama dengan Nabi, amalan tertolak. Ataupun amalan dah sama dengan Nabi tapi buat bukan kerana Allah, tertolak. Okey. Kalau kufur, kalau mendustakan, azab yang pedih. Kalau beriman pula, apa balasan dia? Lahum, bagi mereka, ajrun. Ajrun apa dia? Terjemah yang tepat. Tak, ada ajrun ni, kalau terjemah pahala tu, tak berapa nak selera kan? Sebab tak nampak. Ajrun dalam bahasa Arab, makna asalnya ialah upah. Bagi mereka upah. Sebab apa Allah guna perkataan ajrun? Sebab Allah tahu manusia ni bila kerja nak upah. Kalau kerja percuma ni rasa berat kan? Betul kan? Kita kata kita akan buat gotong royong di masjid secara percuma. Berapa orang datang? Lepas tu minggu depan kita akan buat gotong royong dan kita akan bagi RM200 seorang. Berapa orang datang? Tak cukup duit. Sebab apa? Fitrah manusia suka upah. Allah cipta manusia, Allah tahu manusia memang kemaruk upah. Sebab tu Allah guna upah. Upah. Ni, bila kamu beriman, kamu beramal soleh, ada upah ke? Ada upah. Boleh faham? Yang ni yang payah masuk ni. Sebab tu manusia bila beribadat malas. Sebab apa? Dia rasa bila solat tak dapat upah. Betul tak? Jadi Allah kata, bila kamu solat, bila kamu baca Quran, bila kamu tadabbur Al-Quran, ada upah. Dan upah dia berapa pula? Kalau kita bekerjakan, satu hari paling banyak dapat berapa? Angka Azhar? Biasa lebih kurang berapa? 500. Satu hari? 500. Itu kalau dapat kerja lah. Kalau tak ada kerja? Tak adalah. Kan? Okey, kalau dapat kerja pula, bertahan berapa lama tu 500? 2 hari, 3 hari? 2 hari habis Oh, makan besar. Tengok Allah nak betulkan cara kita berfikir. Kalau satu hari 500 kita kerja mati-matian kan? Sampai penat, sampai sakit sebab nampak 500. Tapi 500 tu bertahan 2 hari, 3 hari. Betul kan? Itu pun kalau ada kerja. Okey? Berbanding dengan kerja dengan Allah. Saya nak tanya, kerja dengan Allah, ada tak waktu-waktu kita tak ada kerja dengan Allah? Ada tak? Bagi lelaki lah. Ada tak? Kenapa tak solat cuti? Ada? Tak ada. Mana kerja dengan Allah sentiasa ada kan? Makna kerja sentiasa ada. Okey, yang kedua, upah pula berapa?
Kalau kerja dengan orang, bila ada kerja 500. Itu pun banyak itu 500 kan satu hari. Angka kerja apa ni? Boleh tak saya kerja dengan angka? 500. Okey, kerja dengan Allah pula apa dia? Berapa? Upah ghairu mamnun. Tidak. Mamnun apa dia? Putus. Subhanallah. Kalau betul Allah nak betulkan fahaman kita kan. Kalau betul kamu nak upah, kalau saya bagi tawang kerjalah. Kan? Angkat sah. Kalau kerja dengan Muhammad tu, dia bagi 500 setiap hari. Tapi kalau kerja dengan saya bagi 5,000 setiap hari. Tak ada kerja pun saya bagi duit sampai pencen. 5,000. Angka nak pilih kerja yang mana? Yang 5,000 kan? Kenapa 5,000? Sampai pencen satu. Yang kedua? Tak, satu lagi yang kedua ialah lebih banyak daripada 500. Yang ni 5,000, yang tu 500. Beza tak? Jadi kalau angka pilih yang 5,000 dan gaji pula sampai pencen, cerdik tak angka? Cerdik lah. Kenapa tak cerdik pula? Yang tak cerdik, bila antara 5,000 dengan 500, pilih 500. Yang sampai pencen dengan yang sampai mati dengan sampai pencen, dia pilih yang sampai pencen. Tak cerdik lah. Jadi pilihan angka, kerja dengan saya, gaji 5,000 sampai mati, itu pilihan bijak. Betul? Okey. Kerja dengan Allah pula, berapa gaji? Bukan 500, bukan 5,000. Berapa? Ghairu mamnun. Tidak ada had. Tidak ada putus. Sampai pencen? Bukan. Sampai mati? Bukan. Sampai? Dan berapa? 5,000 ke 5 juta ke berapa? Tapi ramai tak yang pilih kerja dengan Allah? Ramai tak? Ramai tak angka? Ramai tak? Antara kerja dengan Allah yang upah dia tanpa had, tapi dia tolak. Dia pilih apa? Kerja dengan orang yang gaji dia RM20, RM50 satu hari. Bodoh ke cerdik orang tu? Bodoh ke sangat-sangat bodoh? Sangat-sangat bodoh kan? Dan satu lagi, kerja dengan Allah beza dengan kerja dengan manusia. Kerja dengan manusia ada tak setengah jam? Ada tak? Tak ada. Kerja dengan manusia pagi sampai? Kerja dengan Allah berapa? Berapa minit? Salat 5 waktu, kan? Baca Quran, zikir pagi petang. Betul tak? Tutup aurat. Tapi gaji dia tanpa had. Sampai bila? Sampai akhirat. Akhirnya manusia tetap pilih kerja dengan manusia yang kerjanya lama, gajinya sikit, penat, letih dan tak bahagia. Bodoh tak manusia? Bodoh. Bodoh. Berapa kali bodoh? Banyak kali bodoh kan? Kerja dengan Allah, beramal soleh, upah tanpa had. Ini tak masuk dalam kepala dia. Betul tak? Berapa ramai yang cari kerja untuk RM20, RM30, tinggal solat kerja dengan Allah. Tinggal gaji yang tanpa had. Berapa ramai yang kerja dengan manusia, gaji dia katalah 500 satu hari. Tapi sanggup lawan Tuhan buka aurat. Sedangkan ikut kerja dengan Allah, gajinya lagi besar dan kekal abadi. Boleh faham? Jadi buatlah pilihan bijak sebelum datang malaikat maut. Malaikat maut. Okey, cukup . Dengan ini habislah tadabbur surah Al-Insyiqaq. Okey, cuma saya nak sebut jangan salah faham . Takut dia salah faham. Dia kerja dengan orang. Bila dia belajar ni, dia pun resign. Sebab apa? Kenapa resign? Nak kerja dengan Allah. Jangan salah faham. Teruskan kerja dengan orang, tapi sambil kerja dengan orang, boleh tak kerja dengan Allah? 2 in 1. Ya Allah. Kerja dengan orang, jaga waktu solat. Tutup aurat. Jadi kamu dengan manusia pun dapat duit, dan dengan Allah, upah lagi tanpa had. Jadi 2 in 1. Jangan berhenti . Lepas tu dah berhenti, salahkan saya pula. Ustaz dah suruh berhenti ni. Buku kita hadis 40 semua sahih ke Ustaz? Sahih. Boleh tanya soalan yang berkaitan dengan surah Al-Insyiqaq? Jangan lari daripada tajuk.
Boleh tak potong kuku masa haid? Dia kuku boleh potong bila ada kuku dan bila panjang. Walaupun waktu haid. Tapi kalau bukan waktu haid, tak ada kuku, jangan potong. Dia tak ada pantang larang, tak ada satu pun hadis. Tak ada satu pun hadis yang melarang potong kuku waktu haid ataupun berhadas besar. Tak ada satu hadis pun. Bahkan ada pandangan setengah orang dia kata, kalau kita berhadas besar, lepas tu kita potong kuku, potong rambut kan. Lepas tu bila kita mandi, kena mandi pula dengan kuku yang dipotong tu. Lepas tu dengan rambut yang dipotong, mandikan sekali. Itu salah. Dan ada juga yang berpandangan bila kita potong kuku, potong rambut, kuku dan rambut tu kena tanam. Sebenarnya tidak ada hadis sahih. Cuma ada satu perbuatan seorang sahabat, dia tanam rambut. Itu bukan sunnah Nabi sebab dia bukan perbuatan Nabi. Cuma kata ulama, supaya dia rambut ni bila duduk kat luar pemandangan tak elok kan. Maka kata ulama yang terbaik tanam. Tapi bukan sunnah. Wallahu a'lam. Surah Al-Kahfi ayat 28, Allah suruh sentiasa berdamping rapat orang yang soleh. Jangan palingkan pandangan kerana harta dunia dan jangan patuh dengan orang yang lalai. Apakah maksud berdamping rapat dan adakah orang ini suatu suruhan wajib? Jika kita patuh, kita berdosa. Jika kita tidak patuh, berdosa. Okey. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ini perintah yang asalnya turun ayat ni perintah khas kepada Nabi. Allah kata apa? Sabarlah diri kamu, duduk bersama siapa? Orang fakir, orang miskin. Yang mana? Fakir yang mana ni? Yang sentiasa berdoa, beribadat pada Allah pagi dan petang. Kenapa? Jadi kenapa kena duduk bersama orang fakir yang beriman, yang beramal soleh? Sebab orang fakir ni sangat-sangat perlu kepada orang yang membimbing mereka dan menyentuh mereka. Sebab biasa orang fakir ni, dia tak ada harta. Bila tak ada harta, orang abaikan, orang biarkan. Lepas tu, kadang-kadang ustaz-ustaz pula tak peduli pada mereka kan. Sebab apa? Sebab orang fakir tak ada duit. Jadi Allah perintah pada Nabi, duduk bersama orang fakir miskin yang beriman. Sebab kalau kamu tak santuni mereka, kamu tak ajar mereka, siapa lagi nak ajar mereka? Siapa lagi nak sentiasa memujuk hati mereka? Mereka dah tak ada harta. Kemudian kamu yang berilmu pula tak menyantuni mereka. Maka mereka lagi jauh daripada Allah. Miskin harta dan miskin ilmu. Jadi maksud ayat itu, boleh kita kata wajib. Wajib kita duduk berkawan dengan orang-orang yang soleh. Sama ada kaya ataupun orang miskin. Tapi orang miskin kena utamakan. Sebab orang kaya ni dia tak ada masalah sangat. Orang miskin perlu pada kawan. Kawan khususnya orang yang berilmu. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang mengikut budaya adat kawan dia. Kalau kawan dia jahat, dia akan dapat tempias jahat. Kalau kawan dia baik, dia akan dapat tempias baik. Kalau dia tak jadi baik pun, paling kurang kena tempias kebaikan. Maka Nabi kata falyanzur, maka adalah seseorang itu memilih. Itu Nabi perintah. Seseorang itu hendaklah memilih kawan yang baik. Sesuai dengan ayat 28 surah Al-Kahfi. Supaya kita menjadi baik dan kita istiqamah dalam iman dan amal, maka hendaklah kita memilih kawan yang baik dan kita wajib berkawan dengan kawan yang baik. Sebab kita ni lemah, kita selalu lupa. Perlu pada orang yang ingatkan pada kita siapa? Kawan yang soleh. Wallahu a'lam. Minta Ustaz terangkan cara sujud bila jumpa ayat tentang sujud. Okey, cara sujud bila jumpa ayat sujud macam tadilah, ayat 21 kan. Kalau kita di luar salat, angkat takbir terus sujud. Dan baca apa? Baca yang panjang, yang sahih, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaru wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tak hafal, baca yang pendek je. Subhana rabbiyal a'la. Cukup. Sekali ataupun 3 kali. Kemudian, bila bangun, tak payah angkat takbir dah. Bangun terus. Habis macam tu, tak payah angkat takbir dan tak payah bagi salam. Okey? Itu kalau sujud bila? Di luar solat. Tapi kalau sujud dalam solat, masa nak sujud, takbir. Masa bangun daripada sujud pun, takbir.
Bila tu? Bila kita sujud tilawah di dalam solat. Sekarang ni salah ke kalau pilih pengajar? Tak, kita kena pilih. Kan ayat tu Allah kata bila dibaca Quran, mana kena pilih pengajar yang mengajar Al-Quran ataupun Quran dan Sunnah. Dia kena pilih pula, jangan pula tak pilih. Sebab apa? Ustaz kata jangan tengok. Tak, kena tengok apa yang dia ajar. Bila kita kena tengok apa yang dia ajar, kena pilih juga ustaz yang mana. Ada ustaz mengajar hadis palsu, dia tak baca Quran, jangan ikutlah. Jangan dengar. Jangan nilai ustaz kepada apa? Image dia. Kan? Pakaian, serban besar ke, panjang ke, pendek ke, tak. Tengok apa yang dia ajar. Sekarang ni salah ke kalau pilih pengajar? Tak, kita kena pilih pengajar yang mengajar Al-Quran dan Sunnah hadis sahih. Dan juga pendapat ulama yang muktabar. Minta huraikan dengan lebih dalam. Apa itu mengerjakan kebajikan? Mengerjakan kebajikan dalam, kalau ikut ayat ni, mengerjakan amal soleh. Iaitu, semua amal yang Allah suka, yang Allah reda, maka dia termasuk amal soleh. Dia termasuk amal kebajikan. Ataupun lebih tepat tu, ialah ibadatlah. Apa makna ibadat? Semua yang Allah suka, semua yang Allah reda, maka dia adalah amal kebajikan. Kadang-kadang kita buat amal kebaikan yang Allah suka, tapi kita tak beriman pada Allah. Allah tak suka. Ramai orang kafir buat amal kebajikan, tapi dia tak beriman pada Allah. Allah tak suka. Sebab asas amal kebaikan ialah mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon jelaskan tentang beriman dengan Al-Quran. Bagaimana kaedah dah hingga tahap mana? Jika tak tadabbur Al-Quran, adakah dia bila sebut beriman dengan Quran, mesti faham apa yang Quran cakap lah. Mana boleh kita beriman dengan buku matematik tapi tak belajar pun. Kita beriman dengan buku sejarah tapi tak belajar pun buku tu. Jadi iman tu mesti diyakini. Dan nak yakin mesti faham. Kalau tak faham, kalau tak tahu, macam mana kita nak yakin dengan Al-Quran? Jadi kena tadabbur satu persatu sebagaimana Nabi buat kepada sahabat. Turun ayat je Nabi tadabbur. Sehingga sahabat faham dan sahabat amalkan. Baru dipanggil beriman dengan Al-Quran. Lepas tu Nabi ajar pula ayat-ayat yang lain. Ustaz, maksudnya amal soleh semata-mata bukan penentu seseorang itu benar-benar beriman. Bagaimana kalau kita masih belum habis tadabbur dan belum sempurna? Tak ada masalah. Kalau kita dalam proses belajar dan belum habis, tak ada masalah. Tak ada ayat pun ataupun hadis ke yang mengatakan syarat nak masuk syurga mesti tadabbur 30 juzuk. Tak ada. Bahkan sahabat-sahabat ramai yang mati dalam keadaan beriman sebelum mereka habis tadabbur 30 juzuk. Kenapa? Sebab masa mereka meninggal, Quran belum lengkap 30 juzuk. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting apa dah? Masa kita mati itu, kita beriman pada Allah. Walaupun ada banyak lagi ayat yang kita belum faham. Tak ada masalah. Pastikan yang kita dah belajar, kita amalkan. Buatlah kerja yang bijak. Sebelum datang malaikat maut. Wang pencen diterima, ada yang kata tak patut. Wang pencen yang diterima, ada yang kata yang tak patut. Siapa yang kata tak patut, tak payah ambil lah. Siapa yang kata patut, ambil lah. Saya dah ada pencen. Saya ada pencen di akhirat, saya dah ambil. Itu patut. Bagi orang beriman, wang pencen yang paling mahal ialah pahala di akhirat besok. Maknanya Ustaz, bila jumpa tanda sujud dalam Quran, contoh dalam surah sejarah, tak perlu sujud. Tak. Bila jumpa ayat yang ada menara, gambar menara, sebenarnya ada 14 tempat semua. Apa hukum dia? Wajib ke sunat? Hukumnya sunat. Dalilnya ialah Sayyidina Umar Ibn Khattab, ada satu ketika dia baca ayat yang ada sujud sejadah hari Jumaat. Dia sujud. Ada ketika dia baca ayat yang sama, surah yang sama, dia tak sujud. Bila sahabat tanya, kenapa kamu tak sujud, wahai Amirul Mukminin? Dia kata, sujud ini bukan perkara yang wajib. Itu dalil yang paling kuat lah. Tetapi jangan pula tak sujud sebab hukumnya sunat. Apa makna sunat? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat
Oh, Ustaz, Umar tak buat. Umar ahli syurga dah. Kamu tak ada jaminan ahli syurga. Berebutlah pahala. Ha? Terangkan betul ke Allah sudah tetapkan rezeki jodoh? Allah tetapkan rezeki, tapi jodoh tak disebut. Jodoh pilihan kita. Dia macam ni. Semua yang berlaku Allah catat. Jodoh ke, dapat anak ke, semua Allah dah catat. Tapi ada benda yang Allah catat setelah kita buat pilihan. Ada benda yang Allah catat yang kita tak ada pilihan. Contoh Allah catat kita sebagai lelaki. Kan? Dah catat dah dari Lauh Mahfuz. Tapi kita ada pilihan tak? Tak ada. Allah catat kita umur 50 tahun. Lepas tu kena penyakit kanser. Kita ada pilihan. Jadi yang Allah catat yang kita tak ada pilihan, jangan risau. Kita tak akan berdosa. Kita tak akan berdosa. Bahkan kalau kita sabar dengan yang Allah catat yang kita tak ada pilihan, kita dapat pahala. Yang kedua, yang Allah catat yang kita ada pilihan. Setelah diberi pilihan pada kita, kita pun pilih macam ni, Allah Maha mengetahui. Belum berlaku Allah dah tahu kita nak pilih. Yang tu Allah catat. Contoh jodoh kan. Jodoh Allah dah catat. Tapi kita ada pilihan tak? Ya, kita ada pilihan. Sebab itulah bila mak tak bagi, kita nak kahwin juga. Sampai pergi golok kan. Ustaz, itu bukan pilihan saya. Tak tahu. Orang bawa saya pergi golok nak kahwin. Itu tipulah. Jadi rezeki Allah dah tetapkan. Tetapi boleh tak? Contohlah. Allah kata apa? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jalan keluar dan Allah bagi rezeki. Ustaz, itu bila takwa Allah tambah? Sebentar. Sebenarnya itu yang Allah catat. Allah tambah rezeki kamu sebab kamu bertakwa. Allah catat sebab takwa Allah tambah. Kalau bukan kerana takwa, Allah tak tambah rezeki. Sama juga dalam satu hadis Nabi kata apa? La yuraddu al-qada illa ad-du'a. Qada Allah tidak boleh diubah melainkan dengan doa. Jadi doa boleh tak mengubah takdir Allah? Boleh. Tapi yang Allah ubah pun Allah dah catat sebenarnya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita sentiasa istighfar dalam keadaan seperti sedang bersukan, seperti main tenis, bola sepak? Boleh je, tapi pastikan ketika kita beristighfar, kita tak buat dosa lah. Contoh, tengah main tenis kan, tengah main bola sepak tapi pakai seluar pendek, istighfar. Itu sia-sia lah. Sebab pakai seluar pendek tu, kalau ikut mazhab Syafi'i, dosa. Bukan aurat kan. Ataupun istighfar tengah hisap rokok. Astagfirullah, astagfirullah. Dan istighfar, kena berhenti dosa dulu. Bahkan Allah tak akan terima taubat ke apa ke kalau tak cukup syarat. Salah satu syarat bertaubat mesti berhenti daripada dosa. Jadi kalau kita tengah jogging kan, pakai seluar ketat, lepas tu nampak perempuan, astagfirullah. Allah terima tak? Tak, sebab kamu tengah buat dosa. Pakai baju pakaian tu jangan ketat, jangan nampak bentuk badan. Itu dah dosa. Jadi nak istighfar pastikan jangan ketika tengah melakukan dosa. Maksud syaitan tu apa? Syaitan saya dah jelaskan. Syaitan makna dia daripada perkataan syatuna, iaitu makna jauh. Jadi syaitan ni bukan makhluk tapi sifat. Syatuna dia telah jauh. Kalau syaitan yang jauh. Jadi mana-mana makhluk Allah yang jauh daripada rahmat Allah, maka layak dipanggil syaitan. Sama ada dia manusia ataupun jin. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi syaitan bukan makhluk, dia sifat. Cuma biasa kalau sebut dalam Quran, syaitan itu lebih kepada apa? Jin. Lebih kepada jin. Adakah ia berbentuk sifat? Ada tak dalil untuk jerujuk? Assalamualaikum. Macam mana para sahabat sangat sabar dan redha dengan ujian, kesakitan dan lain-lain. Malahan mereka risau jika mereka tidak ada ujian. Tak, dia sebenar soalan ni macam tak patut ditanyalah. Bagaimana para sahabat sabar dalam menghadapi ujian? Sebenarnya Allah dah sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa. Allah tak akan bebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu. Jadi Allah bagi ujian pada sahabat, sahabat mampu.
Dan Allah tak bagi ujian pada kita sebagaimana ujian pada sahabat. Sebab apa? Sebab iman kita nipis. Kita tak mampu. Jadi jangan risau, jangan fikir pasal sahabat. Tapi fikirlah, ujian aku ni, kenapa aku tak boleh sabar? Sedangkan Allah dah beritahu ujian tu setiap orang memang mampu menanggungnya. Kalau aku tak sabar, bukan sebab ujian tu berat, tapi sebab iman aku nipis. Dan kekuatan para sahabat apa dia? Kekuatan para sahabat ialah mereka dekat dengan Al-Quran. Baca Quran tadabbur ikut. Baca Quran tadabbur ikut. Dan mereka, hidup mereka kerana Allah. Hidup mereka untuk agama Allah. Itu kekuatan mereka. Tak ada matlamat dunia, tak ada cinta dunia. Tapi kita ni kadang-kadang belajar agama, tadabbur, tapi dunia pun kejar juga. Cinta dunia dalam hati lebih tebal daripada cinta kepada Allah. Tafsir mimpi boleh. Tafsir mimpi boleh dipercayai. Tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Bahkan Nabi bagi kaedah. Nabi bagi kaedah, kalau kamu mimpi benda yang baik, puji, Alhamdulillah, patut cerita pada orang. Contohlah mimpi pergi umrah kan, baik kan? Boleh cerita pada orang, semoga ia menjadi kenyataan. Tapi kalau kamu mimpi yang tak baik, Nabi kata ludah sebelah kiri 3 kali dan jangan cerita pada orang. Jangan cerita pada orang makna apa? Jangan cari orang supaya takbir mimpi kamu. Kenapa? Nabi berkata sebab. Sebab apa-apa mimpi yang buruk tak akan memudaratkan kamu. Jangan percaya. Bila kamu dah mula tanya orang, seolah kamu dah percaya. Itu menjadikan kamu takut pada mimpi. Akhirnya bukan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Huraikan kaitan kerja, jihad, beribadat. Sebenarnya dalam Islam, satu perkataan je amal. Amal. Cuma amal tu, kalau bersungguh-sungguh dia panggil jihad. Dan juga jihad tu bermaksud bila kita berperang untuk menegakkan agama Allah. Dia lebih kepada jihad lah. Tapi kadang-kadang jihad juga lebih umum, iaitu jihad melawan nafsu. Bukan mesti dengan senjata. Jadi amal ni umum, kalau jihad tu lebih kepada kesungguhan. Beramal dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah. Kerja tu sebenarnya bahasa Melayu lah. Kerja tu dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ialah amal. Dan amal itu juga adalah ibadat. Al-mar'u ala dini khalilihi. Boleh baca kat sini lah, boleh baca sini. Baca kat telefon lah. Lagi jelas sebenarnya. Macam mana nak rasa syurga betul-betul ada macam ada depan mata? Tak, jangan fikir nak nampak syurga. Fikir dulu yang kita buat tu layak tak masuk syurga. Kan? Ni solat lambat lepas tu nak bayangkan syurga. Kan? Orang macam Umar pun, orang macam Abu Bakar pun dah layak masuk syurga tapi masih risau, takut tak masuk. Kan? Kita tak layak tiba-tiba nak bayangkan syurga. Jadi buat dulu amalan yang melayakkan kita masuk syurga. Lepas tu serah pada Allah. Pandailah Allah menempatkan kita di mana mengikut amalan dan keikhlasan kita. Okey. Dah tak ada soalan? Apakah ada kaitan ayat dengan tanda tajwid seperti menara dan juga pengajar ayat? Tak ada. Menara tu hanya sebagai tanda tempat tu disunatkan sujud. Dan diletakkan menara tu sebab apa? Untuk siapa tu? Menara tu. Tanda menara sebagai tanda tempat sujud. Untuk siapa? Untuk orang yang tak faham. Sebab zaman Nabi semua tu tak ada. Bahkan Quran yang tertulis pun tak lengkap. Tapi bila baca ayat tu mereka faham, mereka automatik sujud. Bolehkah dibaca dalam solat ayat 26 hingga habis surah Al-Fajr? Boleh je, tak ada masalah. Yang penting maksud ayat itu lengkap. Sebagai pelajar tadabbur, bagaimana kita nak menangani isu murtad? Contoh yang sedang viral sekarang. Ya India murtadkan Melayu. Tak, bagi saya lah, kita jangan memerangi isu murtad selagi mana kita tak berdakwah.
Sebab punca ramai yang murtad sebab apa? Sebab dakwah tak tersebar, dakwah tak sampai pada mereka. Sebab itulah Nabi dah buat kerja dakwah habis-habisan 24 jam setiap hari. Tiba-tiba ada, lepas Nabi wafat ada orang murtad kan? Abu Bakar perangi. Jadi perangi murtad setelah kerja dakwah berjalan. Tapi sekarang kita tak berdakwah pun kepada India pun tak, kepada China pun tak. Tiba-tiba dengar orang murtad kita melenting. Sedangkan orang Melayu pun ramai yang murtad tapi tak isytihar, kan? Bukan seorang, bukan 100 orang, mungkin dah beribu-ribu. Contohnya bila mereka tak solat kan, tinggal solat dengan sengaja. Kadang-kadang sejak lahir sampai ketua tak solat. Sebenarnya itu dah mungkin menjadikan mereka dah murtad. Tapi kita tak kecoh. Kadang-kadang saudara mara kita pun. Sebab apa kita tak kecoh? Sebab kita sendiri pun tak ada ilmu. Kita tak tahu bahawa tinggal solat pun boleh menjadikan orang tu dah murtad. Jadi, kuatkan usaha dakwah kita, sebarkan dakwah ke merata tempat, biarlah mereka faham Islam yang sebenar. Bila nak murtad pula, itu kita nak murtad juga kita serah pada pihak berkuasa. Kita tak boleh buat apa. Sujud tilawah, apa hukum? Adakah kita berdosa? Jika kita dengar orang baca, la yasjudu, kemudian kita tak berdosa. Tadi saya dah sebut, hukum dia sunat je. Jadi sunat pun, kata ulama, sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Jadi sebaik-baik bila dengar ayat yang ada sujud sejadah, kita sujudlah. Cuma ulama bagi kaedah, kalau ada orang baca Quran dan sampai ayat yang ada sujud sejadah, orang yang baca sujud, kita disunatkan ikut sujud. Walaupun kita tak baca, kita hanya mendengar, disunatkan. Tapi kalau orang yang baca tak sujud, kita jangan sujud. Kalau orang yang baca tak sujud, kita yang mendengar jangan sujud. Okey, cukup lah. Last ni. Yani Yaqub. Boleh tak kita cakap orang-orang tak beriman kerana Allah tak beri? Tak boleh. Orang tak beriman sebab tak diberi hidayat lagi. Tak boleh. Salah tu. Sebab ayat tu macam menyalahkan takdir. Kenapa tak beriman? Dia belum diberi hidayat. Seolah kita nak salahkan takdir. Allah yang belum bagi, dia tak dapatlah hidayat. Tak. Ayat yang betul apa dah? Orang yang tak dapat hidayat sebab dia belum nak hidayat. Semua bergantung pada pilihan kita. Okey, cukup lah. Kelas kita akan datang ialah besok insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.